dibina selepas episod perjuangan dan pengorbanan yang panjang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malam ni kita akan melakukan sinopsis ataupun ringkasan supaya ada gambaran sedikit apakah babak-babak yang ada dalam perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Ya, apakah babak-babak berkenaan? Di manakah surah yang merakamkan babak berkenaan? Jadi paling kurang kita dapat dua jawapan pada dua soalan ni malam ni. Saya target 3 persoalan. Kalau dapat sampai pada yang ketiga, alhamdulillah. Yang ketiga tu mencabar sedikit. Tetapi 2 paling kurang. Pertama, Ustaz Syahri tolong terangkan pada kami apa babak perjuangan Nabi Ibrahim dalam Quran. Kami nak tahu cerita Nabi Ibrahim ni berlega sekitar babak apa. Kan? Ya, kita pernah tahu beberapa babak, tapi apakah babak-babak lain? Satu, it is a matter of what happened to this great prophet. Yang kedua, kita cuba jawab soalan bukan sekadar apa yang berlaku kepada Nabi, tapi di mana lokasi surah, di mana duduknya cerita tu dalam Quran. Okey, di mana duduknya cerita berkenaan dalam Quran. Jadi untuk persoalan kedua ni, tolong get ready dengan Quran masing-masing lah, ataupun apps, aplikasi masing-masing. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, it's okay. Sebab saya tak berhasrat nak gunakan LCD ataupun slide. Jadi tolong get ready dengan 13 surah. Tapi jangan risaulah, sepintas lalu je. 13 surah. Kita akan cuba kalau travel tu sampai ke pantai yang cantik tu, duduk atas bas je. Tengok keindahan daripada jauh je. Kita takkan turun daripada bas. Sebab kalau saya benarkan anda turun, memang takkan naik balik atas bas. Sebab banyak pemandangan yang indah yang mahu disentuhi, bukan sekadar dilihat daripada jauh. Jadi kita akan menjenguk dari atas bas sahaja. Iaitulah preview, ya, gambaran, tasawur tentang apa cerita dalam surah berkenaan. Okey. Adapun surah-surah berkenaan, boleh ready ya. Al-Baqarah surah 2, Al-An'am surah 6, At-Taubah surah 9, Hud surah 11, Ibrahim surah 14, Al-Hijr surah 15, Maryam 19, Al-Anbiya surah 21, Asy-Syu'ara 26, Al-Ankabut 29, As-Saffat 37. Bukan ayat ya, nombor surah tu. Nombor surah, just nak biar kita get ready je ya. Surah-surah yang berkenaan. Az-Zariyat 51, Al-Mumtahanah 60. Sebenarnya ada 25, bukan 13. Sebenarnya ada 25 surah yang merakamkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Ya, ada 25 surah. Tetapi kita hanya mahu menjenguk 13 daripada 25 surah sahaja. Ya. Adapun nama Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran telah disebut sebanyak 69 kali. Ya, nama Nabi Ibrahim telah disebut sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Okey. Menariknya, anda akan dapati nama-nama Nabi Ibrahim ini disebut dalam 3 bentuk penceritaan, ataupun 3 cara Quran menyebut Nabi Ibrahim. 3 cara Quran memaparkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sekali, Quran hanya memaparkan nama, hanya menyebut nama, dan biasanya akan tersenarai dengan nama-nama yang lain. Yang kedua, yang pasti kita akan temui pada malam ini adalah bukan sekadar disebut namanya, tetapi disebut ceritanya. Sama ada cerita tu panjang, sama ada cerita tu pendek, sama ada cerita tu naratif, sama ada cerita tu dialog, sama ada cerita tu ikut kronologi,
kronologi hidup para nabi, ataupun ada cerita Nabi Ibrahim tak ikut kronologi. Nabi Ibrahim disebut lepas Nabi Musa, itu tak ikut kronologi dah tu. Ya, sebab Nabi Musa hidup kemudian. Jadi ini adalah pelbagai cara Allah menyebut Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah tidak menyebut cerita, Allah menyebut kesimpulan cerita-cerita Nabi Ibrahim dalam Quran. Allah menyebut Nabi Ibrahim bukan sekadar namanya, tetapi kualiti dia. Maknanya, kalau anda tak mampu nak jenguk cerita-cerita Nabi Ibrahim, it's okay. Tapi at least anda boleh tahu apa kualiti dia. Jadi ada surah yang memaparkan bukan cerita, tetapi Allah merumuskan karakter Nabi Allah Ibrahim AS. Okey, boleh? Boleh? Okey. Jadi surah-surah yang telah saya umumkan tadi, perasan tak ada berapa turun di Mekah dan berapa turun di Madinah? Kalau tak perasan, 10 Makkiyah, 3 Madaniyah. Jadi ada 10 surah telah turun sebelum hijrah, dan ada 3 surah ada cerita Nabi Ibrahim turun selepas hijrah. Jadi kita boleh simpulkan sepintas lalu, Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Mekah dan di Madinah. Maka ia seperti Nabi siapa? Yang juga di Mekah banyak cerita Nabi tu, di Madinah pun banyak cerita Nabi tu. Nabi Musa alaihi salam. Kalau saya boleh tanyalah tuan-puan, Nabi Nuh ada tak yang cerita Nabi Nuh turun di Madinah? Tu soalan je lah, jawapan saya tak tahu. just rasanya tak ada cerita Nabi Nuh turun di Madinah. Poin saya adalah ada 1-2 orang Nabi besar yang kerana ceritanya, cerita perjuangannya adalah cerita perjuangan yang besar, lama tempoh perjuangannya, banyak ujian Allah Ta'ala beri, maka Allah tidak sia-siakan cerita mereka, melainkan dipaparkan kepada Nabi di Mekah dan di Madinah. Antaranya Nabi Ibrahim AS. Jadi kita boleh katakan cerita Nabi Ibrahim ini relevan dalam perjuangan Nabi berdepan dengan kaum di Makkah. Cerita Nabi Ibrahim pun relevan dalam perjuangan Nabi menghadapi penduduk Madinah. Cuba anda teka, kalau cerita Nabi Ibrahim turun di Mekah, agaknya cerita Nabi Ibrahim tu mensasarkan siapa? Quraisy. Benar sekali, Cik Yusuf. Okey, Quraisy, cerita Nabi Ibrahim, sasaran utama cerita Nabi Ibrahim adalah Quraisy yang menyembah berhala. Jadi cerita Nabi Ibrahim kita akan dapati, antara cerita Nabi Ibrahim, kebanyakan cerita Nabi Ibrahim yang turun dalam surah-surah Makkiyah adalah sasarannya adalah kaum yang menyembah berhala. Sebab tu relevan. Tak. Bukan relevan. Okey, di mana relevan kalau anda kata cerita Nabi Ibrahim relevan dengan kaum yang menyembah berhala? Apa yang relevannya? Ada ke cerita Nabi Ibrahim yang ada kaitan dengan berhala? Ada. Baginda memecahkan berhala. Tetapi yang menyebabkan lebih relevannya cerita Nabi Ibrahim dengan penduduk Makkah adalah siapa yang mengasaskan Makkah. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah sampai ke situ. Tiada istilah Baitullah Al-Haram, tak ada istilah Al-Haram kalau bukan kerana doa Nabi Ibrahim, Allah haramkan bumi ini daripada pencerobohan dan darah tumpah. Gitu tanah haram dia panggil. Okey, cerita Nabi Ibrahim juga relevan kepada Madinah. Cerita Nabi Ibrahim juga relevan kepada orang-orang Islam dan orang-orang lain di Madinah seperti Yahudi Ahlul Kitab. Okey, kalau anda boleh jawab soalan saya, di mana pula relevan cerita Nabi Ibrahim yang turun di Madinah ataupun yang turun selepas hijrah? Silakan cuba. Sebab di Madinah tak ada yang menyembah berhala. Sebab tu tak ada cerita Nabi Ibrahim memecahkan berhala turun lepas hijrah. Tak ada. Tapi ada banyak cerita Nabi Ibrahim turun di Madinah kerana sasarannya telah berubah.
Agaknya siapa sasarannya? Yang juga ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengasaskan Madinah. Nabi Ibrahim tak tahu menahu semasa datang ke Makkah tentang Yathrib. Barangkali Yathrib belum ada, wallahu a'lam. Jadi Cik Yusof cuba try, ataupun yang lain-lain. Orang Yahudi. Yes. Okey, apa kaitan Nabi Ibrahim dengan Yahudi? Sedang anak Nabi Ibrahim Ishaq. Okey, alhamdulillah. Yahudi klaim dia adalah penerus keturunan Bani Israel, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kamilah yang membawa ajaran sebenar Ibrahim. Maka jangan ada orang Arab klaim dia adalah penerus ajaran Nabi Ibrahim. Kami yang diberikan Taurat menerusi Musa alaihi salam, maka kamilah sebagai sumber rujukan anda. Jika ada orang lain yang bukan daripada Yahudi klaim dia adalah penerus ajaran Nabi Ibrahim, maka jangan pergi pada dia, hanya pergi pada kami je. Jadi Allah Ta'ala menurunkan cerita Nabi Ibrahim untuk justify bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan Nabi Ibrahim sebagaimana korang, wahai Yahudi. Tetapi lebih daripada itu, Allah Ta'ala bukan sekadar nak sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ibrahim dari belah Ismail dan kalian Yahudi dari belah Ishak. Tetapi lebih daripada itu, dia lebih layak daripada korang. Dan korang sudah korup. Macam itulah lebih kurangnya, ya. Yakni Yahudi Ahlul Kitab sudah melakukan kerosakan. Alhamdulillah. Baik, sekarang tibalah masanya. Sebelum tu, satu lagi kesimpulan penting saya boleh sebutkan di sini. Apa situasi anda? Semuanya ada cerita pada Nabi Ibrahim. Apa jua situasi anda? Maksud saya usia anda ada portion dalam cerita Nabi Ibrahim AS. Contoh, yang datang sini siapa yang muda? Tak payah angkat tangan pun aku tahu. Kita boleh katakan anda ini barangkali belasan tahun, ya. Ini tidak belasan tahun ni, ini sudah matang, ya. Kalangan anda mungkin yang kita boleh katakan pemuda, ya, harapan bangsa, ya, pemudi, tiang bangi. Jadi ada yang muda kalangan anda, okey. Dan kalangan anda ada yang saya rasa sudah dewasa, ya. Sudah bergelar isteri atau suami orang. Tetapi kalangan anda juga ada yang bergelar ayah, atuk, ya, nenek. Ketahuilah, bila kita tengok cerita Nabi Ibrahim dalam Quran ini fasa-fasa kritikal manusia diuji Allah. Pertama, diuji sebagai seorang anak, masih ada mak ayah. Kedua, diuji sebagai seorang suami, isteri yang ada pasangan. Dan juga sebagai seorang ayah, mak yang ada anak-anak, anak pinak. Nabi Ibrahim, kesemua cerita Nabi Ibrahim ada 3 uniform ni. Nabi Ibrahim memakai uniform anak, Nabi Ibrahim memakai uniform suami, Nabi Ibrahim memakai uniform sebagai seorang ayah. Dan ketiga-tiga uniform ini Allah Ta'ala uji. Sebagai seorang anak, diuji dengan menghadapi ayahnya sendiri. Inilah satu-satunya Nabi dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala uji menerusi ayahnya sendiri. Anda sebut pada saya, ada tak Nabi lain dalam hafalan kita 25 tu yang Allah uji ayahnya tidak beriman? Isteri tak beriman, kita ada Nabi Nuh, kita ada Nabi Lut. Cerita Nabi yang ayah beriman banyak sangat. Tapi ayah tak beriman. Beritahu saya, daripada Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hafal dan yang Quran present, lah maksud saya, kita takkan dapati melainkan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Jadi soalnya kenapa di mana pengajaran untuk saya pada cerita Nabi Ibrahim yang tak dapat backup daripada ayah? Bahkan ayah sendiri menghapuskan semua backup dia. Semua talian hayat kepada Nabi Ibrahim telah dimatikan sendiri oleh ayahnya sendiri. Okey. Jadi
anda boleh lihat cerita Nabi Ibrahim ini sebenarnya adalah cerita pembinaan Kaabah itu nombor 2, tetapi pembinaan keluarga. Sebab dalam keluarga tak boleh lari daripada entiti anak. Dalam keluarga tidak boleh lari daripada entiti suami, isteri. Dalam kekeluargaan tidak boleh lari daripada entiti ayah dan mak. Okey? Jadi kesemua unsur parenting ini kita dapati ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik. Sekarang satu lagi, kita akan dapati cerita Nabi Ibrahim dalam Al-Quran akan berlaku sekitar 3 lokasi. Adapun lokasi berkenaan adalah Iraq. Quran tak sebut Iraq, tetapi para ulama membuat kajian. Ya, lokasi pertama Iraq. Perjuangan Nabi Ibrahim semasa belasan tahun bermula di lokasi yang bernama Ur, wallahu alam, tetapi dikatakan lokasinya adalah di Iraq, di selatan Iraq. Walaupun saya pernah sampai Shanli Urfa di Turki, saya lebih meyakini penemuan arkeologis di mana kemungkinan besar ia berlaku di Iraq. Lokasi kedua yang membabitkan perjuangan Nabi Ibrahim telah bermusafir, berhijrah ke Palestin, ke Baitul Maqdis. Baginda telah mengasaskan Masjidil Aqsa. Adapun yang ketiga adalah Cetaka. Ya, Mekah ataupun Hijaz. Jadi anda akan dapati cerita Nabi Ibrahim ini akan berlega dalam 3 lokasi ini. Sebenarnya ada yang keempat, cuma Quran tak sebut. Hadis Sahih Bukhari sebut. Cetaka. Negara yang keempat. Syria masuk dalam Palestin itu. Syam, dia panggil Syam. Ada orang hadis kat sini? Tak ada. Tukar tajuk Cik Isu. Babylon tu termasuk dalam Iraq. Tapi apa negara yang keempat? Negara yang keempat adalah Mesir. Ada kaitan dengan Hajar. Okey. Baik. Jadi perasan tak? Saya sebut di awal tadi objektif kita bertemu ni ada 3. Saya cuba capai 2, kalau sempat 3. Yang 3 tu mencabar sikit. Sebab yang ketiga tu memang bidang saya. Bidang saya belajar, bukan bidang kepakaran, bidang saya belajar. Kita cuba nak belajar apa cerita Nabi Ibrahim. Yang kedua, di mana cerita tu dalam Quran. Yang ketiga yang lagi best. Dan saya harap kita sempat pergi kepada nombor 3 pukul 9. Iaitulah okey, apa cerita tu kita dah tahu, di mana surah tentang cerita tu kita tahu, mengapa surah tu papa cerita tu. Yang ni memang saya benarkan tuan-tuan keluar daripada dewan ni bila tak tahan. Sebab dia memang wow. Allahu Akbar. Quran ada sebab memaparkan cerita Nabi Ibrahim berdepan dengan ayah surah Maryam. Kenapa detail dialog dia dengan ayahnya surah Maryam? Sedangkan kenapa surah-surah lain yang disebut Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. 3 tempat lain selain daripada surah Maryam. Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Tetapi hanya dalam surah Maryam Ibrahim berkata kepada ayahnya, dan ayahnya itu apa yang dikatakannya terperinci. Jadi soalannya, bapa surah Maryam susah kan? Jadi saya harap anda fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Baik, kita akan pergi slow-slow. Saya akan tunaikan amanah objektif 1, objektif 2 dalam 12 babak berikut. Dengar elok. So buat catatan kalau perlu. Kalau tuan-tuan ni pandai buat peta, saya sangat hargai, barangkali sebagai hadiah pada anda kalau anda boleh bantu buat peta perjalanan timeline, kan, macam kat supermarket tu kan, kalau kita sesat kita akan tengok anda di sini kan. So timeline tu, sebab saya pernah buat dalam buku Kompas, kalau anda perasan timeline Nabi Nuh 950 tahun menurut Israiliyat lah. Dan yang penting dia punya babak dalam Quran tu. Tapi Nabi Ibrahim saya tak berjaya buat lagi. Okey, sepintas lalu kita ada babak yang pertama. Kita ada 12 babak. Babak yang pertama dakwah. Okey, cuba tekalah. Kita cuba bincang dan sembang malam ni. Agak-agak anda lah first kali perjuangan. Okey, sebelum tu saya nak tanya anda. Nabi yang Allah rakam dalam Quran bermula babaknya adalah babak kelahiran.
Ada tak Nabi Ibrahim dalam babak kelahiran? Anda takkan jumpa cerita Nabi Ibrahim lahir. Waktu saya pergi Syandi Urfa tu, masuk bawah gua tu, ada tasik sedikit dan ada orang solat, dikatakan di situ tempat lahir Nabi Ibrahim AS. Saya menghargai kajian itu, tapi asasnya adalah wallahu a'lam. Ya, Allah lebih tahu mana yang sebenar tempat lokasi baginda lahir, sebab tak penting bagi kita di mana baginda lahir. Jika penting, pasti Allah rakamkan seperti Nabi Isa dan Nabi Musa. Ada tak dalam Quran yang Allah rakamkan babak dia masa dia kecil lagi? Lahir tak ada, tapi masa kecil. Masa dia barangkali belum akil balik. Nabi Yusuf alaihi salam. As-Sabiyya, Nabi Yahya alaihi salam. Okey? Okey, ada tak babak dalam Quran yang Allah rakamkan Nabi tu ceritanya ada dua, sebelum jadi Nabi dengan selepas jadi Nabi? Macam Nabi Isa, macam Nabi Musa kita sebut tadi, ada tu. Tapi ada juga Nabi lain seperti siapa? Cuba anda teka. Babak dia dalam Quran adalah babak sebelum jadi Nabi dan selepas jadi Nabi. Yang anda sebut tadi tak payahlah sebut balik. Itu strategi anda, saya faham. Dan sefaham saya, kalau kalangan tuan-tuan yang boleh betulkan. Setakat bacaan saya, Allahumma salli ala Muhammad, cerita Nabi ni adalah cerita Nabi sebelum jadi Nabi je. Tapi cerita lepas jadi Nabi tak ada. Cuba teka. Takkan tak pergi talk Ustaz No'man itu, whispering. Nabi apa tu? Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala melatih baginda dalam syurga. Menurut para ulama itu berlaku sebelum kenabian. Sebab itu baginda melakukan kesilapan, memakan buah daripada pohon yang terlarang. Selepas baginda bertaubat dan turun ke bumi, barulah baginda menjadi Nabi dan menjalankan tugas khalifah. Tapi cerita Nabi di muka bumi tak ada. Betul tak? Cerita Nabi Adam sentiasa berlega kepada cerita baginda di syurga. Okey. Ada tak cerita Nabi yang sebelum jadi Nabi tak ada dalam Quran, tetapi cerita baginda hanya selepas jadi Nabi sahaja? Itu memang ramai. Termasuk Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Baiklah. Pasti kita tertanya-tanya, kenapa ada cerita Nabi daripada lahir sampai ke mati? Kenapa ada cerita Nabi daripada kanak-kanak sampai dewasa? Kenapa ada cerita Nabi yang hanya dipetik sepitah lalu sahaja daripada kehidupan yang sangat panjang, hanya diambil satu segmen sahaja yang barangkali 5% daripada segmen kehidupannya? Kenapa begitu ya? Kenapa Quran tidak memaparkan dengan standard yang sama, di mana semua nabi-nabi diberikan cerita yang sama macam Nabi Yusuf? Betul tak? Sebab anda semua sudah maklum, cerita Nabi Yusuf adalah bermula daripada kanak-kanak sampailah kepada berkuasa. Ya, kalau ikut Israiliyat tu 50 lebih umur baginda. Okey? Daripada 8 tahun sampai umur 50. Kenapa ya semua cerita Nabi-Nabi dalam Quran tidak ikut SOP surah Yusuf? Kenapa cerita Nabi tidak seperti cerita Nabi Yusuf? Yang mana cerita Nabi-Nabi ini kebanyakannya hanyalah 5%, 2%, 10% daripada keseluruhan sirah baginda. Kenapa begitu ya? Ataupun saya boleh tukar kepada persoalan lain untuk lebih mudah faham. Dalam Quran ada tak surah nama Ibrahim? Ada? Tapi jawab soalan ni. Cerita Nabi Ibrahim apa dalam surah tu? Adakah kesemua sirah Nabi Ibrahim dalam surah tu? Apa yang anda akan dapati hanyalah sekelumit daripada perjalanan hidup Nabi Ibrahim, dan ia hanyalah satu babak daripada terlalu banyak babak
iaitu babak baginda berdoa. Dan anda akan dapati dalam surah Ibrahim hanya doa. Nabi Ibrahim berdoa sahaja di Mekah. Jadi jawapan kepada persoalan ini adalah Al-Quran bukan buku sejarah. Kerana Al-Quran kitab hidayah. Lalu bila Allah nak beri hidayah kepada kita manusia, Dia telah menyusun surah-surah ini. Setiap surah ada satu isu. Setiap surah ada satu isu besar. Dan yang penting isu itu difahami. Dan anda jika ada kena-mengena dengan isu ataupun kita boleh katakan dalam bahasa akademiknya permasalahan kajian. Setiap surah dia ada masalah dia. Sebab tu setiap surah turun, para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasakan syifa, rawatan. Takkanlah orang yang dapat ubat, orang tak ada masalah. Pasti orang yang menerima ubat adalah orang yang memang ada certain problem. Cuma barangkali besar tak besar, itu kita kena belajarlah tentang asbabun nuzul. Tetapi yang pasti setiap surah ada satu isu, ada problem statement, ataupun dalam bahasa lebih mudah nak faham, setiap surah ada tema. Sebab tema ni menjawab masalah. Dalam bahasa lain juga kita boleh katakan setiap surah ada rawatan khusus. Kerana Nabi SAW, situasi perjuangan baginda tidak pernah sama. Kita bila sebut Makkiyah, dalam kepala kita, surah itu memberikan penekanan kepada akidah. Sebenarnya setiap situasi Nabi berbeza-beza. Walaupun Nabi diturunkan surah yang memberikan penekanan kepada akidah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau anda pegang kepada prinsip ini, anda akan sejahtera memahami, anda akan faham, anda akan ada jawapan kenapa orientalis menyerang Quran begitu. Ya. Iaitulah kenapa cerita Nabi tidak terperinci, banyak babak skip, banyak babak patut sebut tak sebut, banyak babak yang tak disangka disebut. Jadi bila kita faham setiap surah dia ada tema, dan Allah Ta'ala akan menundukkan segala unsur pendidikan untuk memahamkan tema, memahamkan apa objektif surah berkenaan. Antara cara dan uslub Allah Ta'ala nak memahamkan kepentingan tema itu adalah dengan cara cerita. Jadi semua cerita yang relevan dengan tema akan disenaraikan, dan cerita itu panjang, pendek, semuanya dipengaruhi oleh sampai ke tidak mesej daripada surah berkenaan. Kesimpulan mudahnya, tak ada satu ayat pun dalam mana-mana surah yang tidak menghuraikan tema. Jadi kadang cerita Nabi Ibrahim tak ada babak kelahiran kerana kelahiran Nabi Ibrahim AS tidak ada kaitan dengan tema-tema Al-Quran. Tetapi kelahiran Nabi Isa Ibnu Maryam ada kaitan dengan salah satu tema Al-Quran. Apa dia tuan-tuan? Cuba teka. Yang menyebabkan surah Maryam diturunkan. Kerana itu satu-satunya babak tentang kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa berkata-kata semasa bayi kepada bondanya, goncangkan pohon tamar itu. Kenapa? Kenapa ada babak kelahiran pula kepada surah Maryam? Kerana surah ini dia ada satu tema yang menyebabkan cerita kelahiran itu muncul, iaitulah apa dia? Apa dia? Allah itu esa. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Tuhan yang sebenar, lam yalid wa lam yulad. Lepas tu demo hok kata Jesus itu Tuhan, separuh Tuhan, sepertiga Tuhan, anak Tuhan. Bagaimana ketuhanannya? Sebab dia dilahirkan. So mudah je macam tu kita nak faham. Sebab surah Maryam ni dia turun untuk mengisbatkan Allah itu esa. Dia tidak memerlukan makhluk. Ya. Dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Dan sesuailah surah itu turun menjelang para sahabat berhijrah ke negeri Kristian, Habsyah. Okey,
Jadi itu contoh, ya. Baiklah. Sepintas lalu babak yang pertama dakwah Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim yang anda akan dapati. First kali Nabi Ibrahim ini semasa belasan tahun, semasa remaja, baginda telah menjadi rasul, subhanallah, dan baginda ditaklifkan dengan dakwah perjuangan. Dan anda beritahu saya, agaknya apa first kali Nabi Ibrahim punya babak dalam Quran? Bukan dalam turutan mushaf ya, tetapi sirah dia. Cuba teka, baginda melakukan apa terlebih dahulu? Kalau Nabi Isa itu dia berkata-kata membela ibunya. Kalau Nabi Musa itu dia masuk dalam istana Firaun sebagai bayi. Okey. Tapi kalau Nabi Ibrahim, first cerita perjuangannya dalam Quran adalah takkan hancurkan berhala terus. Tiba-tiba hancurkan berhala, ekstrimnya. Tak berlaku dakwah ke? Kalau anda kata memecahkan berhala, dia adalah cerita yang keempat. Yang pertama sekali, ayah mari sini, ambo nak kecek sikit. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati 4 kali. Surah Maryam ayat yang ke-41 sampai 50. Dakwah kepada ayah. Okey, ulama khilaf ya, ayah saudara atau ayah, tapi saya memilih pendapat Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi berdasarkan hadis yang sahih Bukhari, iaitulah hadis Nabi pun dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya di akhirat nanti, dan dia memanggil ayahnya sebagai ayah, bukan ammi, abi. Ya. Jadi Quran menggunakan ayah. Jadi ayah aja memang kafir. Jadi itu pendapat para ulama kita, dakwah kepada ayah, bukan ayah saudara, dakwah kepada ayah. Tetapi kita hormati pendapat para ulama menyatakan ayah saudara pun juga barangkali, ya, kerana abun itu termasuk di dalamnya adalah bapa saudara. Wallahu a'lam. Okey, so tolong catat, dakwah kepada ayahanda. Jadi orang-orang yang nak pergi umrah, haji, ataupun tuan-tuan yang nak semangat Aidul Adha ni, kalau boleh tahu, first chapter Nabi Ibrahim adalah surah Maryam, surah 19 ayat 41 hingga 50. Baca, dan di dalam cerita berkenaan, antara yang anda akan temui keunikan yang tak ada dalam entire Quran, yang hanya ada dalam cerita berkenaan. Pertama telah saya sebutkan tadi, itulah satu-satunya babak terperinci ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Yang kedua, anda akan dapati inilah satu-satunya cerita Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Ta'ala beritahu baginda dihalau keluar daripada rumah sendiri oleh ayahnya. Jadi itu fakta. Itu fakta. Tetapi antara benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah Maryam ini adalah, pertama sekali tuan-tuan, bila Allah papa cerita Nabi Ibrahim dengan ayahnya, ini menunjukkan Nabi Ibrahim tak akan mewarisi apa-apa daripada ayah, benda yang tak ada kaitan dengan agama. Banyak benda baik kita boleh ambil daripada ayah, kan? Keluarga adalah faktor penting yang mempengaruhi diri kita, setuju? Kadang-kadang ada orang marah bila bercakap pasal Quran tak kira kopiah. Sebab faktor keluarga, dibesarkan dalam keluarga yang barangkali culture kekeluargaan itu adalah culture yang very Islamic. Tapi actually it is not Islamic, kan? Itu hanyalah satu ciri, kan? Satu ciri. Jadi pengajaran penting bila kita baca cerita Nabi Ibrahim dalam surah Maryamnya adalah, apa yang baik daripada keluarga, saya akan mewarisinya. Tetapi jika bertentangan dengan agama, minta maaf, saya ada prinsip. Dan saya akan ambil pendekatan untuk menyuruh ayah, mak, keluarga, adik-beradik dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Ya? Itu nombor satu, tuan-tuan. Jangan warisi, ya, agama, ya, daripada ayah. Kerana barangkali ayah tidak mendefinisikan agama dalam erti kata yang sebenar menurut Quran dan Sunnah. Nak faham agama, ya, tengok ayah, kemudian tengok Quran Sunnah. Kalau selari, alhamdulillah. Kalau tak selari itu, kita kompromi. Tetapi kalau bertentangan, kita kena ada prinsip.
So anda akan dapati yang mana satu Nabi Ibrahim hadapi. Ayah memerintahkan baginda tutup mulut, dan kalau bercakap lagi dia akan rejam. Dan itu sudah mengganggu prinsip. Okey? Dikatakan ayahnya ini bukan setakat menyembah berhala, bahkan sources kepada berhala. Ya. Menyediakan berhala, memahat, mengukir kilang kepada pengeluaran berhala. Okey? Satu, itu pengajaran penting kita akan pelajari, ya. Yang kedua, anda akan terkejut sebenarnya. Benda tu hilang daripada kita para pendakwah. Ayah maki kita, tahu tak? Ayah maki kita. Ayah kutuk kita. Kalau kamu nak pakai tudung, get out. Keluar dari rumah ni. Jadi perkataan itu perkataan yang berat di telinga, tuan-tuan. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim punya sikap? Dia ada dua sikap. Pertama, dia yakin rezeki di tangan Allah. Ayah tak apa, ayah nak halau saya keluar, it's okay. Hafiyah, Tuhan saya, ayah, hafiyah, sentiasa berdamping, sentiasa ada dengan saya. Saya ada masalah, kepada Tuhan saya mengadu. Tuhan tak pernah jemu mendengar rintihan saya. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Nombor dua, kita akan dapati Nabi Ibrahim kata, Allahu Akbar, saya akan beristighfar untuk ayah. Sepanjang saya berpisah dengan ayah, saya akan istighfar kepada ayah. Dia berjanji kepada ayahnya. Okey, apa maksud Nabi Ibrahim beristighfar kepada ayah yang tidak beriman? Okey, kita fokus dulu surah Maryam. Kita tak sebut lagi surah Taubah, ya. Kita tak sebut lagi surah Mumtahanah. Kita fokus surah Maryam dulu. Jadi bila kita fokus surah Maryam, kita akan memahami apa yang disebut oleh Syekh Salah, keinginan untuk melihat ayah masuk Islam. Itu maksud Nabi istighfar. Artinya, ya Allah, jadikanlah ayah saya beriman dan ampunkanlah dosa-dosanya. Sebab mana mungkin Allah mengampunkan dosa ayah kalau ayah syirik. Jadi kenyataan Nabi Ibrahim, astaghfiru, ya, saya akan memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan segala dosa-dosa ayah. Itu adalah kenyataan bermaksud tamaknya Nabi Ibrahim agar ayahnya masuk Islam. Sebelum orang lain saya seru, saya nak tengok family saya sendiri. Tanya diri kita, kita ada tak keinginan itu? Khususnya para pendakwah bebas seperti saya. Kegairahan mengubah masyarakat. Ada tak kegairahan sama mengubah ahli WhatsApp group family? Sebab tu ada surah Yusuf. Selepas surah Hud. Surah Hud dakwah kepada ramai manusia. Tapi datang surah Yusuf, jangan lupa adik-adik kamu sendiri, adik-adik kamu sendiri. Jangan lupa isteri majikan kamu sendiri. Jangan lupa majikan kamu sendiri. Jangan lupa orang yang sepenjara dengan kamu sendiri. Orang-orang yang hampir ini. Jangan lupa. Gitu, Jadi, subhanallah, ucapannya adalah Allahu Akbar. Saya pun tak yakin saya ada kekuatan itu bila kena maki. Di mana ucapannya adalah salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Okey, itu surah Maryam sepintas lalu. Kemudian, bila dakwah kepada ayah gagal, ayah kata, get out, keluar pada rumah ni, anakku sasalian, keluar. Maka ke mana Nabi Ibrahim pergi? Cuba teka babak yang kedua. Bila dakwah kepada orang terdekat dalam family gagal, ke mana Nabi Ibrahim pergi? Menjadi gelandangan meminta sedekah? Berhijrah ke Palestin? Belum. Baginda meyakini ayah mangsa pada sistem. Ayah jadi macam ni sebab kuat tengok TV. Jadi aku kena cari siapa pelakon-pelakon dalam TV ni. Jadi macam ni sebab producer filem buat macam ni. Ayah adalah mangsa kepada sistem yang lebih besar. Jadi saya kena bercakap di tempat orang-orang besar bercakap. Ahli-ahli politik yang bernama Al-Malak berkata-kata. Jadi babak yang kedua adalah dakwah kepada kaum musyrikin dan pemimpin-pemimpin mereka. Yang ni surahnya agak banyak. Jadi anda ambil catatan sahaja. Yang pertama sekali, suratul An'am 74 hingga 79. Suratul Anbiya 51 hingga 56.
Surah Asy-Syu'ara 69 hingga 89. Okey, ada 3 surah kan? Ada 3 surah, anda pilih surah mana untuk saya huraikan sedikit pengajaran. Kita tak boleh pergi tiga-tiga, tak sempat. Anda nak Al-An'am, anda nak Al-Anbiya, anda nak Asy-Syu'ara, kita buat undian, boleh? Al-An'am siapa nak? Jangan angkat 2 kali. Al-An'am siapa nak? Kita ada 3, 4, 5 orang. Al-Anbiya kita ada ramai 11. Kita ada Asy-Syu'ara, siapa? Jadi Asy-Syu'ara lebih ramai. Jadi kita pergi kepada Asy-Syu'ara. Tahukah anda antara keunikan ucapan dakwah Nabi Ibrahim di dalam surah Asy-Syu'ara adalah ucapannya sempurna, merumuskan perjalanan manusia. Apa tujuan? Cuba tengok. Batu surah, nanti saya hurai nanti. Ucapan Nabi Ibrahim, kalau orang waras dengar akan kata 5 minit dia bagi ucapan spontan, tapi very comprehensive, ringkas tapi bernas, jelas. Dah cukup ucapan ni untuk kita tahu kita dari mana nak ke mana dan untuk apa kita hidup. Sebab itu tuan-tuan, menarik. Anda lihat di antara ucapan dalam surah Asy-Syu'ara, baginda mengatakan Tuhan kita Rabbal Alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfini walladhi yumituni thumma yuhyini walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati. Maksud ayat ini adalah dialah yang menciptakan saya dan dia berikan petunjuk. Dialah memberikan makanan dan minuman kepada saya. Bila saya sakit, dia memberikan kepada saya ubat. Dialah yang akan mematikan saya dan menghidupkan saya semula. Dan dialah yang saya sangat tamakkan pengampunan. Perasan tak? Dari satu ayat ke satu ayat adalah perjalanan hidup anda. Daripada penciptaan, anda lahir ke dunia. Lepas tu bila anda lahir ke dunia, takkan tak boleh makan. Takkan tak nak minum. Anda perlukan makanan, anda perlukan minuman untuk pembesaran anda. Dan anda tidak selamanya sihat walaupun anda makan. Akan datang satu masa anda sakit, dan ini adalah ayat hafalan anda. Ayat yang tertera di hospital. Iaitulah wa idza maridtu fa huwa yashfini. Dan memang anda kena baca ayat ni bila anda sakit. Kita menumpang barakah Quran. Ayat doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mustajab. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim pun sakit. Cuma Allah tak ceritakan babak dia sakit seperti Nabi Ayub. Tapi menunjukkan semasa dia remaja, dia pun sakit. Kalangan tuan-tuan, ada remaja yang sakit. Di luar sana ramai remaja sakit juga. Tetapi tidak boleh dinafikan, ada juga remaja yang Allah Ta'ala uji dengan sakit fizikal. Maka siapa tokoh anda kalau bukan Nabi Ibrahim AS? Jadi dia ada waktu dia sakit. Tetapi kesakitan yang sebenar adalah semasa mati. Dan bila kita mati, kita hidup balik. Bila kita hidup balik, untuk apa kita hidup balik? Melainkan nak masuk ke syurga. Syurga tak boleh masuk kalau tidak diampunkan Allah. Jadi cantik ucapan tu, dia panggil ekosistem perjalanan tu. So, anda tanya surah Asy-Syu'ara, saya jawab surah Asy-Syu'ara. Iaitu ucapan yang ringkas tapi bernas. Sebab tu anda akan dapati kaum dia tak respon. Ucapan Nabi Ibrahim dalam Quran banyak yang mana kaum dia mencelah. Demo tu siapa dia nak kacek? Demo tu siapa dia? Budak kecil, budak hengusan. Anta minal la'ibin. Demo kacak betul ke demo nak main-main ni? Demo tu budak lagi. Budak dengan main tak boleh beza. Budak dengan bermain ni tak boleh dipisahkan. Dah nama remaja, futsal lah. Pergi main futsal, pergi jauh-jauh. Ni sibuk duk ambil mikrofon orang. Nak bercakap apa tak tahu. Jadi subhanallah, ada saja babak mencelah. Tapi dalam surah Asy-Syu'ara, kaumnya ketika bagi dia berkata tentang perjalanan hidup ini tak ada mencelah. Menunjukkan depa tak ada hujah nak balas. Dia orang tak ada hujah nak balas. Allahu Akbar. Okey, kita bergerak kepada babak yang ketiga dengan meminta maaf kepada suratul Anbiya dan suratul An'am. Yang tak dapat saya kupas. Best gila juga sebenarnya babak Nabi Ibrahim di dalam surah berkenaan. But at least tuan-tuan dapat catatan. Okey, cuba teka. Baginda berjaya ke tidak mengislamkan kaumnya? Ada tak yang beriman daripada kaumnya?
Quran memberi tahu tak ada. Tak ada walau seorang. Tak ada walau seorang. Lalu baginda cari siapa yang diharapkan kalau dia masuk Islam, insya-Allah seluruh rakyat masuk Islam. Namrud. So babak seterusnya adalah suratul Baqarah ayat 258. Agaknya apa cerita dalam tu? Anda bayangkan, nama Ibrahim alaihi salam ini sudah viral ke belum? Sudah viral. Dia mengutuk Tuhan-Tuhan kita. Ini kata-kata headline waktu tu. Jadi dia dianggap ancaman kepada keselamatan negara. Kerana seolah-olah dia cuba nak mematikan bisnes penjualan berhala. Dan dia cuba nak mematikan idea di mana Namrud itu adalah sebahagian daripada Tuhan. Ia mesti rakyat merujuk kepadanya. Jadi seruan Nabi Ibrahim ini dianggap bertentangan dengan kerajaan pemerintah waktu itu. Maka dia sepatutnya ditangkap dalam akta keselamatan. Lalu dia dibawa menghadap. Dan inilah babaknya. Namrud tanya, apa yang kamu seru sebenarnya? Suratul Baqarah ayat 258. Wa idza qala Ibrahim alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idza qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Anda tanya saya menyuruh kepada Tuhan yang bagaimana dan bukan kepada anda. Untuk makluman anda, Tuhan saya adalah yang menghidupkan dan mematikan. Oh, saya pun boleh menghidupkan dan mematikan. Nah, lihat, dua orang pegawainya, satunya dibiarkan hidup, banduannya, satu dibiarkan hidup, dibebaskan, dan satu dibunuh depan matanya untuk menakutkan budak ni. Tapi Ibrahim adalah Ibrahim alaihissalam. Budak remaja bila mati depan mata, mana tak kecut perut mengalah. Oh, saya tidak mahu lagi berdakwah kalau begini keadaannya. Maafkan saya tuanku, maafkan saya. Tetapi akhirnya dia berkata, oh nak main game ya? Mari kita main game ini. Matahari terbit daripada timur. Tuhan saya menerbitkan daripada timur. Lalu menterbenamkannya. Jangan marah ya. Ada Spiderman semua ni kerana desakan anak-anak. Nabi Ibrahim berkata, Tuhan saya menerbitkan mentari daripada timur. Tuhan saya menenggelamkan matahari di barat. Dan itu pun berlaku yang kamu lihat sepanjang masa. Oh, boleh menghidupkan dan mematikannya. Tuhan, pastinya kalau mengaku Tuhan, dia juga boleh kontrol perjalanan alam. Silakan terbitkan mentari dari barat. Lalu Allah merakamkan fabuhital ladzi kafar. Apa maksudnya? Pertama, bisu, tak boleh nak cakap. Yang kedua, malu, merah padam pucat. Yang ketiga, percaya benar tapi tak nak royak. Sebab tu Allah kata fabuhital ladzi kafar. Sebab memang dia nampak hujah Ibrahim itu benar. Tetapi yang lebih penting cerita ni nak ajar, hidup mati di tangan Tuhan. Buktinya adalah Ibrahim tidak diapa-apakan oleh rejim. Rejim tak boleh buat apa kepada budak belasan tahun. Seorang diri yang patah tulang belakang, ataupun itu pepatah sebenarnya, dia tak ada backup. Sepatutnya ayah dia join sekali backup anak. Ayah yang tukang provok Namrud. Itulah suratul Baqarah, dakwah kepada raja yang kafir. Quran tak sebut Namrud, tetapi disebut oleh sejarawan sebagai Namrud. Yang keempat, berjaya tak dakwah kepada Namrud? Gagal. Namrud tidak masuk Islam, tetapi Namrud tidak berani mengapa-apakan Ibrahim alaihi salam. Lalu apa berlaku pada Nabi Ibrahim? Keluar daripada istana dengan selamba je. Orang tak berani nak apa-apakan. Orang hanya berkata, ada benarnya pada apa yang dia kata. Kita sembah apa sebenarnya?
Tetapi Nabi Ibrahim tidak keluar begitu sahaja dari istana Namrud. Cuba teka, Nabi Ibrahim pergi ke mana? Ke Palestin? Nanti dulu. Kalau anda kata ke Palestin, yang dihumbar dalam api itu kat mana pula nak letak? Nanti dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sentiasa berfikir, tuan-tuan. Ayah aku mangsa sistem culture, aku kena pergi pada masyarakat. Aku perhati masyarakat. Allahu Akbar. Kalaulah kita boleh pergi dengan lebih terperinci. Saya bercita-cita nak buat program 3 hari. Tengoklah kalau sempat untuk hurai semua ini. Sebab semua benda ini tak boleh selesai dalam masa 2 jam. So dia just sinopsis saja. Di mana Nabi Ibrahim ni dakwah kepada masyarakat, dia tak berlaku dalam seminggu 2 minggu, tuan-tuan. Kalau anda study 3 surah yang saya umumkan tadi, yang kita hanya sebut satu saja, dia menunjukkan Nabi Ibrahim adalah ahli sosial. Dia mengkaji, dia seolah-olah hari ini ambil subjek sosiologi. Dia belajar bahasa masyarakat. Dia ambil masa lama perhati apa benda yang masyarakat aku punya logik duk sembah berhala ni. It's very takes time untuk berdakwah. Mula-mula dia bagi tahu berhala itu daripada jarak jarinya yang jauh. Kemudian Quran bawa kita, dia berdiri bawah berhala tu. Yang mana kepercayaan masyarakat, bila budak ni kena sambal kilat. Tapi tak ada apa-apa berlaku. Dan dia ada sebab mulakan dakwah daripada bintang. Kecil cahaya. Lepas tu besar sikit cahaya bulan. Lepas tu lagi besar matahari. It is all about genius. Ni remaja belasan tahun ini yang menjadi rasul. Allah kurniakan kepadanya rushd. Kita tak lalu suratul Anbiya tadi, but it's okay. Rushd yang disebut oleh Al-Imam Abu Su'ud dalam tafsirnya, kebijaksanaan berhujah yang mengubah cara fikir masyarakat. Tuan-tuan kalau hanya boleh menyebut kebenaran, tuan-tuan hanyalah alim. Tapi tuan-tuan kalau boleh kebenaran itu menyebabkan orang berubah, itu sudah sampai ke satu peringkat bukan lagi alim tetapi hakim. Yang mana salah satu unsur hikmah adalah rushd. Gitu. Baiklah, kita tak banyak masa, kita terus pergi kepada babak yang keempat. Agak-agaknya Nabi Ibrahim ke mana? Ini bukan lagi Nabi Ibrahim ke mana, ini adalah soal bagaimana aku nak menyebabkan ayah, kaum, raja berfikir. Kerana mereka taklid buta. Bila ditanya, kami follow mak ayah kami. Bila ditanya, kami follow nenek moyang kami. Bila ditanya, dijawabnya balik, jangan cabar tradisi. Ini kebenaran yang diwarisi. Lalu Nabi Ibrahim pergi kepada strategi untuk menyebabkan semua 3 entiti tadi berfikir. Benarkah yang disembah itu boleh memberikan mudarat dan manfaat? Dan tak ada cara yang terbaik melainkan pecahkan berhala yang disembah selama ini. Dalam keadaan masyarakat tidak menyedari berhala itu telah dipecahkan oleh seseorang. Maka surah yang terbabit ada 2. Yang pertama sekali Al-Anbiya pada ayat 57 dan 57 hingga 72. Kemudian As-Saffat daripada ayat 88 hingga 99. Catat ke tidak tu? Catatan dalam ingatan. Subhanallah. Ya. Ayat 57 hingga 72. Kemudian surah As-Saffat adalah ayat 88 hingga 99. Apa beza Al-Anbiya dengan As-Saffat, Ustaz, dalam penceritaan pemusnahan berhala itu? Okey. Dalam suratul Anbiya, kita jawab objektif nombor 2. Masih ingat? Iaitulah surah mana, pasal apa? Okey, suratul Anbiya, menariknya Allah Ta'ala rakamkan apa yang tak disebut dalam Quran langsung, kecuali dalam surah ini. Iaitulah baginda memecahkan semua berhala sampai jadi debu. Ataupun dia panggil, dia bukan setakat pecah retak, terbelah 2. Yang terbelah 2 tu pun dia kecil-kecilkan lagi. Gitu. Juzaza. Memang betul-betul. Tafsiran anda geram. Tafsiran anda marah. Suratul Anbiya kata itu tafsiran kepada rushd. Ada sebab dia punya KPI-nya adalah bukan setakat berhala pecah, tapi pecah sampai debu. Sebab dia akan angkat debu-debu tu di stadium nanti.
Sebab dia faham memang raja akan panggil dia. Kalau dia tak angkat kompilasi berhala-berhala yang telah jadi debu ini, dia tak sampai dia punya message. So KPI nombor 1 mesti jadi debu. KPI nombor 2 dalam suratul Anbiya, tak ada dalam surah lain termasuk As-Saffat, yang besar jangan dimusnahkan. Nah, dan ini pun ada sebab. Yang akbar dibiarkan. Dikatakan dia letak kapak di situ lagi, di leher yang paling besar. Demonstrasi jalanan. Okey, itu yang menarik dalam surah Al-Anbiya, yang menunjukkan sebab anda kena faham, bila berhala yang paling besar itu adalah berhala yang paling dilihat berkuasa dan paling dirujuki, disembahi, kerana dia yang paling mungkin paling senior kot. Dan Nabi Ibrahim membiarkan. Dan kita semua sedia maklum, saya tak ada masa nak, kalau kita nak bahas benda ni, memang kita kena bahas benda tu je, kebijaksanaan Nabi Ibrahim dalam pemecahan berhala. Okey, terlalu banyak kupasan para ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim sangat brilliant, kerana dia nak menyebabkan kaumnya berfikir nombor 1 sekali, apa kita sembah jadi debu? Takkan tak mempertahankan dirinya? Yang kedua, takkan yang besar tu musnahkan? Dia bertindak bagaimana ya? Ada bukti CCTV? Okey, kalau begitu kita tanya dia, bercakakkah dia? Kalau dia tak bercakap, kita tanya, dah jadi debu ni, yang jadi debu ni boleh bercakap ke tidak? It's very brilliant untuk menyebabkan. Dia punya poin satu je, korang sembah apa sebenarnya? That's the point. Dah ceramah gagal, kita buat demonstrasi. Dah tak boleh dengan cara khutbah, kita buat eksperimen. Dakwah kena kreatif. Okey, selesai. Kita meninggalkan pemusnahan berhala. Dan jangan lupa, dalam babak yang keempat ini juga, bila pemimpin mati hujah, inilah skrip sepanjang zaman. Selamat datang ke dalam perjuangan. Bila pemimpin yang kita boleh katakan menurut hawa nafsu ini sudah tiada hujah, mereka pasti menggunakan cara kekerasan. Okey, dan tak ada cara yang telah digunakan oleh pemimpin kafir di sini melainkan mengancam baginda untuk dihumban ke dalam api yang marak menjulang. Dan semua kita sudah maklum, baginda telah diselamatkan Allah selepas dihumban ke dalam api yang marak menjulang. Okey, baik. Saya kata ada 2 surah tadi kan, Al-Anbiya dengan As-Saffat, dan saya tak sempat hurai As-Saffat pula di mana istimewanya. Okay, saya sebut sikit Nabi Ibrahim pukul berhala dengan tangan mana? Yang tu suratul Anbiya tak bagi tahu. Dan tahukah anda, semasa Nabi Ibrahim musnahkan berhala-berhala tadi, sebelum dia musnahkan berhala-berhala tadi, anda tahu tak, dia berdialog dengan berhala-berhala tu. Dia apa tak makan 5 orang bagi ni? Tu hok merah tu, hok gemuk tu, bapa tak makan tu. Orang bagi 5, bukan mudah nak boleh duit tu. Bapa dia mau tak makan. Tahukah anda, Al-Anbiya tak rakam yang tu. Al-Anbiya hanya rakamkan jadi debu dan biarkan yang paling besar. As-Saffat yang merakamkan. Jadi anda tertanya-tanya, adakah babak itu bertentangan? Maka jawapannya tidak. Surah As-Saffat sedang melengkapkan babak yang sama. Babak yang sama, cuma kita dah nampak kronologinya tadi. Bercakap dulu dengan berhala, kemudian dimusnahkan setiap berhala dengan tangan kanan. Tangan kanan tidak disebutkan dalam Al-Anbiya, disebut dalam As-Saffat. Okey, lepas dimusnahkan dengan tangan kanan, dimusnahkan sampai jadi debu. Itu Al-Anbiya. Dan bila dah musnahkan semua berhala, jangan emosional sangat. Yang besar pun nak dimusnahkan, nanti dulu. Biarkan yang paling besar. Jadi itu objektif nombor 2 kita bertemu pada malam ni. Tapi objektif nombor 3 saya tak jawab lagi. Kenapa kat situ As-Saffat macam tu, Al-Anbiya macam tu? Yang tu memang mencabar. Kenapa As-Saffat kena tangan kanan? Dan kena ada babak dia bercakap dengan berhala.
Yang mana Al-Anbiya tidak memaparkan. Mesti ada speciality surah tu. Mesti ada tema. Apa yang saya sebutkan tadi, apa yang disebutkan tadi, isu tertentu menyebabkan tangan kanan kan di-highlightkan. Dorman bil yamin. Jadi sampai sekecil itu kajian Al-Quran seharusnya dilakukan. Tapi tuan-tuan, saya faham. Kita orang awam dapat 1-2 cukup. Ya. Cuma kalau ada yang rasanya boleh buang terbiak sikit, boleh stay sampai pukul 2 pagi untuk kita bincang objektif ketiga. Kenapa surah tu ustaz? Kenapa tak surah ni? Benda sama, tentatif sama. Boleh cantum dalam surah Ibrahim je pun. Semua yang saya bentang ni, anda boleh buat surah Ibrahim version anda. Tapi tidak sekali-kali akan boleh sempurna sebagaimana sempurnanya suratul Ibrahim daripada langit. Okey, kita selesai suratul Safat dan suratul Anbiya. Saya terlupa ada satu lagi surah yang mana surah ini memaparkan apa yang tidak dipaparkan dalam As-Safat dan Al-Anbiya. Tahukah anda apa dia? Dia bagi ucapan selepas keluar daripada api. Oh. Keluar daripada api. Anda boleh bayangkan. Jangan bayangkan Avengers. Itu khurafat, syirik. Orang yang selamat daripada api sedang bercakap tentang selamatkan diri kalian daripada api neraka. Siapa paling layak bercakap tentang selamat daripada api neraka kalau bukan alumni yang baru saja diselamatkan Allah daripada api. Al-Ankabut 26 hingga 27. 16 hingga 25. Ucapan Nabi Ibrahim keluar daripada api. Allahu Akbar. Sepatutnya logik. Seluruh dunia menyaksikan satu orang tanpa menggunakan apa-apa. Yalah, masuk dalam api ni tuan-tuan. Tanpa apa-apa. Dahlah tangan dia diikat, kakinya diikat, tak ada apa pun terbakar. Dan dia seorang belasan tahun. Semua orang menjangka dia akan mati. Tiba-tiba dia keluar macam tu. Dia bagi ucapan tu. Hello, dengar sini. Dia anda bacalah ucapan tu. Allahu Akbar. Suratul Ankabut ayat 16. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sepatutnya kalau dia tak bagi ucapan pun orang dah boleh beriman. Ni dia bagi ucapan menegaskan lagi. Ya, dia menegaskan lagi bahawasanya ucapan keluar daripada api ayat 25. Wa qala innamattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar. Dia baru keluar dari api, dia sedang bercakap tentang api. Tak ada orang ada pengalaman duduk dalam api, tuan-tuan, melainkan Nabi Ibrahim AS. Okey? Kalau kita masuk syurga, insya-Allah, amin. Cita-cita kita adalah jumpa Nabi Ibrahim. Tuan Guru, macam mana masuk dalam api tu? Macam mana ya? Allah Akbar. Betul ke ada cerita burung jatuhkan air lah? Betul tak? Nabi Ibrahim. Itulah cita-cita kita kalau dapat jumpa Nabi Ibrahim AS. Okey, yang kelima adalah sekarang kita boleh katakan baginda gagal. Ya, kita boleh katakan begitu. Baginda tidak berjaya untuk mengislamkan kaumnya dengan mukjizat yang dikurniakan Allah. Apakah kesudahan kaum Nabi Ibrahim? Itu yang menarik dalam Quran. Quran tidak pernah sebut kaum Nabi Ibrahim ini diazab atau dihancurkan. Wallahu alam. Nasib mereka tidak jelas. Sebab tidak disebut nasib mereka seperti kaum Nuh, kaum Ma'ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Lut. Tak. Senyap gitu je. Jadi ini menarik.
Tetapi Nabi Ibrahim, babak yang kelima ke mana? Nabi Ibrahim pergi ke mana? Okey, selamat datang ke Palestin. Baginda telah berhijrah ke Baitul Maqdis. Allah mengilhamkan kepada baginda untuk menuju ke Palestin. Sebatang kara, tuan-tuan. Seorang diri, remaja belasan tahun. Tetapi jangan lupa tahu. Saya lupa nak katakan tadi. Acara humban Nabi Ibrahim, seorang remaja belasan tahun yang dikatakan mencabar kerajaan dan tradisi, acara nak humban ini telah diviralkan oleh agensi kerajaan Namrud sehingga ramai orang nak tengok acara berkenaan. Antara yang datang adalah satu orang yang sudah beriman kepada Allah, fitrah, Lut alaihi salam. Lalu selepas peristiwa itu dan ucapan Nabi Ibrahim keluar daripada api, tidak perlu membuang masa, baginda seorang terus pergi. Amantu bika ya Ibrahim. Lut alaihi salam menemani perjalanan Nabi Ibrahim bermusafir ke Palestin. Dikatakan Nabi Lut alaihi salam anak saudara. Wallahu a'lam. Ya, Quran tidak menyebutnya, ya, hubungan secara jelas. Fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Lut telah beriman kepada Nabi Ibrahim. Itu hanya disebut dalam suratul Ankabut. Okey, so objektif nombor 2 dah tercapai. Cerita Nabi Lut beriman, surah Ankabut sebut. Objektif nombor 3 apa dia? Ustaz, kenapa surah lain tak sebut? Surah Ankabut yang sebut Lut beriman. Kenapa mesti surah ni sebut Lut beriman, sedangkan suratul Anbiya, suratul Safat tak sebut langsung ada orang beriman rupanya kepada ajaran Nabi Ibrahim? Ada sebab. Ada sebab, tuan-tuan. Jadi, tak apa. Seterusnya, babak yang kelima, iaitu berhijrah ke Palestin bersama dengan Lut. Anda jangan miss surah Al-Mumtahanah. Surah yang ke-60 ayat 4 hingga 5. Jangan miss surah Al-Mumtahanah ayat 4 hingga 5, surah yang ke-60. Mari kita baca, kerana di dalam ayat ini ada doa yang saya harap kita hafal. Doa Nabi Ibrahim ayat 4 dan ayat 5. Iaitulah antara doanya adalah Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu doa siapa? Yang kita selalu baca doa pun. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladheena kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, jangan jadikan kami fitnah kepada orang-orang kafir. Apa maksud ayat ini? Ada pelbagai tafsiran kepada ayat ini, tetapi melihat kepada konteks Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, dan semasa dia meninggalkan kaumnya, dia telah berdoa, Tuhanku, jangan jadikan aku Lut, sebab tu kami fitnah kepada orang kafir. Antara maksud fitnah ini adalah orang kafir boleh melakukan ikut suka hatinya kepada orang beriman. Kerana mereka berkuasa, orang beriman tiada kuasa. Kerana mereka jauh lebih ramai dan orang beriman hanya 2 orang. Tuhan, jangan jadikan umat Islam ini terus-menerus disepak di terajang. Maknanya jadi bahan ketawa orang-orang kafir. Jadi kami ujian kepada orang kafir. Itu antara tafsirannya. Sebab itu hijrah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habsyah. Maksudnya para sahabat ke Habsyah. Sebab jangan jadikan kaum muslimin mustad'afin di Makkah fitnah. Dalam arti kata menambah kebongkakan orang kafir sehingga mereka rasa agama mereka benar. Buktinya apa? Tengok, kami buat apa saja kepada orang beriman, tak ada apa-apa azab datang. So benda macam tu, wahai Tuhan, jangan buat begitu. Biarkan kami keluar daripada negeri ini, ya, supaya mereka tidak lagi boleh melakukan sewenang-wenangnya kepada orang-orang yang ada iman. Jangan tunjuk kami ni lemah sangat, wahai Allah, di hadapan mereka. Gitu, itu antara surah Al-Mumtahanah.
bila Nabi Ibrahim ni berhijrah pergi Palestin tu, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah tu atas arahan Tuhan bagi kebenaran tu. betul. Ibrahim ni pun macam tu juga Ustaz. Sudah pasti para anbiya tidak akan berhijrah melainkan dengan perintah Allah, sebab para anbiya telah dilarang daripada merajuk. Sebab dalam Quran ada satu orang nabi yang ramai memahaminya merajuk. Lalu Allah iqab. Sebenarnya iqab. No. Itab. Saya salah pilih istilah. Itab. Teguran halus. Teguran yang bukan kerana buat dosa. Okey, sebenarnya mengatakan Nabi Yunus merajuk, ia adalah perkataan yang berat. Tetapi Quran menyatakan baginda marah. Mughadiban. Marah. Ini menunjukkan baginda adalah manusia. Tetapi baginda kekadang berfikir, daripada depa tak dengar, baik aku pergi negeri lain. Betul tak? Jadi baginda bukan buat dosa, baginda berijtihad. Saya rasa tempat lain lebih baik. Dan dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Tetapi itu sebenarnya satu kesalahan di sisi Allah. Jadi semua para anbiya, ya, Nabi Nuh 950 tahun pada kaum yang sama, generasi yang sama, tak pernah tinggalkan kaumnya. Ustaz, soalan saya tu Ustaz. Sebab Nabi Muhammad berhijrah, dia ada ayat-ayat Quran yang turun tu Ustaz kan? Tapi Nabi Ibrahim katanya bukan berturun macam kitab Quran ni. Betul. Jadi arahan Tuhan berpindah tu dalam bentuk Ini perkara paling asas lah, bagaimana para anbiya menerima wahyu. Sebab mereka rasul. Sudah pasti ada cara-cara wahyu turun kepada para rasul. Ini persoalan asas, Cik Yusof, dan bagus untuk dibincangkan, tetapi masa. Asasnya adalah bagaimana Allah berbicara kepada rasul dalam bentuk wahyu. Okey, boleh? Nanti kita bincang kalau ada kesempatan di masa lain. Baik, sekarang kita bye-bye Iraq. Kita selamat datang ke Palestin. Jangan lupa surah yang tadi itu juga merakamkan ucapan terakhir. Dia mau tak saya dengar? Please dengar, ini ucapan saya yang terakhir. Iaitulah ucapannya adalah Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Dalam bahasa mudahnya Said Hawa merumuskan surah Al-Mumtahanah ni dengan suratul Kafirun. Seolah-olah Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu nak mudah faham. Jadi surah Al-Kafirun itu menyeru kita untuk selamatkan orang-orang yang tak beriman. Kerana kita tidak pernah diperintahkan Allah untuk meninggalkan mereka. Rasul yang diperintahkan. Jadi suratul Kafirun tidak sepatutnya menyebabkan kita kafirkan orang. Sepatutnya surah itu mengajar kita untuk sedaya upaya berdakwah kepada mereka sehinggalah terang dan jelas kepada mereka bayinah dan petunjuk, dan serah pada Allah urusan mereka kalau mereka memilih untuk kekal kafir. Tugas kita bukan untuk memaksa mereka beriman. Tugas kita adalah menyampaikan. Dan pilihan di tengah mereka, dan selebihnya mereka tak nak terima, kita pergi pada orang lain. Dan sekarang kita berada di tempat lain, di Palestin. Iaitulah babak yang ke-6. Babak yang ke-6 adalah baginda di Palestin. Agak-agak anda, apa yang berlaku di Palestin yang Quran sebut? Okey, sebenarnya ada dua yang Quran ada satu, susah nak kata Quran sebutkan, hadis sebut, tapi ini disebut dalam Quran atau hadis Sahih Bukhari. Pertama sekali, kehidupan baginda adalah bersama dengan isteri. Baginda telah mempunyai orang ketiga yang beriman kepada ajaran baginda. Wallahu a'lam, adakah Sarah ini berasal daripada Iraq juga ataupun beliau daripada Palestin? Yang pasti dan jelas, kebanyakan ahli sejarah yang juga ahli tafsir mengatakan inilah wanita yang paling cantik. Okey? Wanita yang paling cantik dikurniakan Allah kepada Nabi Ibrahim, kerana dari keturunan inilah lahirnya Yusuf alaihi salam nanti. Okey. Pertama, kehidupan dengan Sarah. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala uji. Perkahwinan sudah menghampiri, katakan wallahu alam 10 tahun, belum dikurniakan anak.
Ibrahim alaihissalam yang bernikah dengan Sarah, katakan umur 20. Sekarang sudah umur 30. Belum lagi dikurniakan anak. Tetapi dakwah diteruskan ke tidak? Maka selepas berkahwin dengan Sarah, babak kedua di Palestin adalah Allah memerintahkan baginda untuk pergi ke Mesir. Tak ada anak ni. Lepas tu kena bawa Sarah pergi Mesir untuk berdakwah kepada raja yang kafir di sana. Jadi dalam fikiran kita, Allah, pergi Mesir pula dah. Okey, pergi bawa isteri, jangan tinggal. Kalau boleh bawa. Jadi bawa isteri. Anda kena baca hadis Sahih Bukhari, tandakan hadis nombor 2217. Kalau rajin carilah. Dan bukan di sini ruangnya untuk saya bacakan hadis berkenaan, tetapi kesimpulan cerita Nabi Ibrahim berdakwah di Mesir adalah raja yang asalnya zalim dan kafir itu akhirnya merasai sesuatu yang aneh kepada Sarah yang mahu didekati olehnya kerana kecantikannya, telah bertindak biarkan dia dan Ibrahim itu bahkan dikurniakan hamba. Itulah Hajar radhiyallahu anha, bonda kepada Ismail alaihimassalam, moyang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian babak yang keenam ini juga adalah babak Hajar menjadi isteri yang kedua. Dan ya, alhamdulillah, murah rezeki. Rupanya pergi Mesir kan nak dakwah. Stres je tadi kan. Aduh, Namrud lagi. Another Namrud is coming here. Tapi Tuhan ni dia menyembunyikan banyak rahmatnya pada perkara-perkara sukar. Rupanya pergi situ untuk dapat zuriat, menerusi isteri yang kedua, Hajar alaihissalam. Jadi Ismail lahir di Palestin. Ya, Ismail lahir di Palestin. Dan Israiliyat kata Sarah ni cemburu dengan Hajar ni, sampai memikirkan cara macam mana nak get outkan dia orang daripada Palestin. Astaghfirullah. Ya, itu adalah Israiliyat. Okey, sekarang kita berada pada babak yang ke-7. Okey, sorry. Dalam babak yang ke-6 ini juga, ini pendapat saya yang saya rasalah, sebab dalam qasas Qurani Syekh Salah memang tidak disebut secara spesifik dia berlaku bila. Tetapi ini kemungkinan sahaja. Antara yang berlaku di Palestin, iaitulah 10 tahun, 15 tahun, mana boleh 15 tahun, sebab kalau dapat anak perkahwinan pada usia 30 katakan, maknanya 10 tahun meninggalkan Iraq. Dalam arti kata telah meninggalkan ayahnya dah berapa tahun? 10 tahun. Nabi Ibrahim tahu tak apa cerita ayah dia? Dia boleh buka tak FB ayah dia? Tak boleh. Dia tak ada cara nak tahu macam mana nasib ayahnya. Tapi yang pasti dia tunaikan tak janjinya dalam surah Maryam. Apa janjinya kepada ayahnya dalam surah Maryam? Ayah, apapun keadaan saya akan berdoa pada Allah untuk buka pintu hati ayah. Saya akan istighfarkan ayah. Tetapi ini rasa-rasa je lah. Iaitulah selepas 10, 11, 12 tahun meninggalkan ayah, Allah beritahu ayahmu mati sebagai kafir, berhenti beristighfar. Sebab confirm kafir. Sebenarnya kalaulah Nabi Ibrahim diberitahu lebih awal, macam Rasulullah diberitahu tentang Abu Lahab, betul tak? Betul tak? Rasulullah diberitahu lebih awal, Abu Lahab ni neraka. Sebab tu Nabi tak pernah target dia masuk Islam. Sebab surah Al-Masad memang bertujuan Nabi jangan terasa hati dengan Abu Lahab, dan jangan sasarkan dia dalam list kamu, sebab dia memang takkan masuk Islam. Suratul Masad tu nak bagi tahu Allah tahu. Suratul Masad nak bagi tahu Allah Maha tahu yang Abu Lahab akan mati sebagai kafir. Tapi Nabi Ibrahim punya situasi berbeza. Nabi Ibrahim tidak diberitahu daripada awal, that's why dia istighfar. Tapi di situ ada pengajaran. Pengajarannya adalah dia nak sangat orang yang dia sayang masuk Islam. Itu pengajaran untuk kita.
Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, inilah di ayatnya 113, 114. Dalam surah Taubah, Allah Ta'ala menyebut, ya, dalam surah Taubah, surah yang ke-9, pada ayat 113, ya, 113 dan 114, Allah Ta'ala berfirman, tidak boleh istighfar Ibrahim kepada ayahnya itu dilakukan. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Istighfar Nabi Ibrahim, sebab setengah para sahabat mereka beristighfar kepada ayah mak mereka yang telah mati dalam kekufuran di Makkah. Ayat ni asbabun nuzul. Maka turun ayat ni kata, kamu jangan buat begitu. Sebab bila ditanya, mereka tahu cerita Nabi Ibrahim ni. Sebab cerita Nabi Ibrahim yang saya sebutkan tadi, istighfar kepada ayahnya, turun di Mekah ke di Madinah? Di Mekah. Jadi mereka berhijrah, mereka dapat tahu ayah mereka telah mati di Mekah, kafir. Mereka melakukan quote in quote sunnah Nabi Ibrahim. Astaghfirullah, Allahumma ighfir li abi, ya, Allahumma ighfir li ummi. Mereka memohon ampun kepada ayah dan mak yang sudah mati dalam kekufuran. Maksudnya tak diberitahu langsung mereka beriman. Tak nampak langsung tanda-tanda mereka beriman. Jadi turun ayat ni nak kata, kamu kata sunnah Nabi Ibrahim menyebabkan kamu buat begitu, salah. Sebab salah, kamu istighfar sebab kamu dah tahu mereka mati kafir. Tak boleh. Ibrahim punya cerita special case. Dia istighfar sebab dia tak tahu. Dan bila dia tahu ayahnya dah mati, bara'ah. That's why surah ni surah bara'ah. Dia berlepas diri. Maknanya, no more istighfar for my abi. Tak ada dah minta maaf ayah. Minta maaf tak ada dah. Subhanallah, nampak kan? Gitu. So kita akan faham surah Taubah sebagai sebahagian daripada babak yang ke-6. Okey, sekarang kita tinggalkan bumi Palestin. Kita pergi kepada seterusnya, babak yang ke-7. Cetaka. Katakan umur Ismail waktu ini masih menyusu, katakan setahun setengah macam anak saya Farahi itu. Okey, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim untuk ke Baitullah, ke Makkah. Ke Makkah. Suratul Baqarah ayat 126. Suratul Baqarah ayat 126. Cerita pasal apa? Suratul Baqarah 126. Cerita pasal Nabi Ibrahim for the first time. For the first time sampai di padang pasir kering kontang, tanah lembah kematian, tak ada manusia, tak ada tumbuh-tumbuhan, cahaya terik matahari, dalam masa beberapa jam kalau tak ada minuman dan makanan mati. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat. Ini adalah doa Nabi Ibrahim kerana baginda diperintahkan Allah untuk sampai ke Baitullah. Syekh Salah kata tak ada apa-apa bangunan pun kat situ. Allah kata itu rumah Allah. Ujian tak pada anda? Kalau yang tak beriman, rumah sangat. Kalau anda yang dah biasa dengan rumah Allah, expectation anda adalah Masjid Bukit Jelutong. Saya nak ceramah nanti. Masjid pinggiran TTDI. Masjid Teras Jernang. Tapi tak ada apa. Tak ada apa. Hatta satu bongkar bangunan pun tak ada. Ibrahim faham akan datang. Janji Allah pasti berlaku. Ini adalah tempat berlindung. Sebab rumah artinya berlindung. Anda tetamu, pasti diberikan keistimewaan. Jadi Ibrahim faham. Tetapi baginda memahami ini adalah ujian Allah yang sangat berat. Anak masih terlalu kecil, kena tinggalkan di sini. Lalu apa yang baginda mampu lakukan melainkan Tuhan? Jadikan negara, jadikan tempat ini negeri.
maknanya memenuhi ciri-ciri negeri. Ada penduduk takkan datang kalau tak ada air, ada makanan, ada minuman, menarik orang untuk duduk. Dan rezekikanlah kepada penduduknya nanti buah-buahan kepada yang beriman. Allah Ta'ala respon, yang kafir pun kami akan beri. Okey. Lalu baginda meninggalkan Makkah tanpa berpaling lagi kepada Hajar. Ujian yang sangat berat, tuan-tuan. Dan untuk hal ini, tuan-tuan kena baca hadis ya, mengenai Ummu Ismail. Ya, saya tak sempat catat hadis nombor berapa dalam Sahih Bukhari ke Sahih Muslim tentang detik-detik Ummu Ismail. Allahu Akbar. Antara babak berkenaan adalah 3 kali Hajar tanya, adakah ini wahyu daripada Allah? Ibrahim tak jawab. Kali ketiga lepas dia tanya, Ibrahim tak jawab. Hajar bagi tahu, Allah takkan tinggalkan kami, kerana ini wahyu Allah. Bila suami tak boleh nak cakap, isteri cadangkan jawapan. Subhanallah. Dia tak biarkan suaminya, abang cakap. Allah beri perintah kan? Selesai. Tinggalkan saya dan anak, Allah akan jaga kami. Lepas tu sa'i, cari air. Ya? Kemudian kita berada di Palestin semula. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, perjalanan Palestin ke Mekah bukan naik flight ni. Ibrahim AS seorang-seorang ni naik unta. Tak ada waste. Macam mana boleh? Itu bukan isu. Isunya anda meninggalkan isteri dan anak. Kalau isteri anda saja tak apa lagi, tapi isteri dan anak yang masih kecil, kalau dah besar tak apa lagi. Okey, sekarang anda berada di Palestin. Apa berlaku? Apa berlaku di Palestin? Baginda hidup dengan siapa? Sarah. Dikurniakan anak ke belum? Okey, adakah sekarang dikurniakan anak oleh Allah? Belum. Ishak dikurniakan selepas baginda kembali ke Mekah. Dan usia Ismail dikatakan 13 tahun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yah. Tu ayat khutbah raya tak lama lagi ni. Dan saya tak nak ulas ayat tu, kita telah bincang bulan lepas. Panjang lebar. Ar-ra'yus sahih fi man huwa dhabih. Siapa sebenarnya yang disembelih? Adakah Ishak atau Ismail? Ringkasnya, selepas 13 tahun hidup bersama dengan Sarah, Ibrahim tidak mampu mencari FB Hajar. Ibrahim tak mampu nak telefon kedutaan Arab Saudi. Ibrahim alaihissalam tak tahu macam mana nak dengar khabar. Tetapi aku hanya yakin pada janji Allah, rumahnya sudah terbina. Maknanya doa aku dimustajabkan Allah. Ada rezeki, Allah tak akan tinggalkan aku dengan ujian ni. Dia selamatkan aku dalam api. Takkan dia tak selamatkan bini aku dengan anak aku? Dia yakin pada janji Allah. Qalbun salim. Ini Nabi Ibrahim punya kualiti. Hatinya qalbun salim. Apa arti qalbun salim? Ha? Tuan-tuan nak buat kumpulan nasyid nama qalbun salim pun kena tahu makna qalbun salim tu. Qalbun salim ni hati sejahtera daripada penyakit ragu. Tak ada langsung keraguan kepada Tuhannya walau sesaat. Keyakinannya sangat tinggi kepada Tuhannya, tak akan meninggalkan doanya. Lalu dia yakin Hajar insya-Allah sejahtera, Ismail membesar dengan baiknya. Tetapi pada tahun yang ke-13, anda boleh bayangkan umurnya berapa sekarang, barangkali sudah 50 lebih, 60 lebih barangkali, wallahu alam. Sebagai seorang ayah yang kehilangan anak. Lalu baginda diperintahkan kembali ke Makkah. Agaknya apa perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, alhamdulillah balik kampung. Jam teruk malam ni. Selasa cuti, Isnin orang pun ambil cuti, ya. Jadi balik ke Mekah, perjalanan jauh, bawa Sarah ke tidak? Tak bawa lah, jadi bergaduh apa nanti kan. Jadi Nabi Ibrahim seorang-seorang pergi nak bertemu dengan anak yang tersayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail kan ni? Ismail. Macam apa ni, macam Ant-Man jumpa anak perempuan lepas. Jadi anak ayah, Allahu Akbar, benarlah Allah pada menunaikan janjinya. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Hajar, Ismail, tapi akhirnya perintah Allah, sembelih anakmu.
Allah memberikan perintah, Ismail, Ibrahim AS mematuhinya. Sampai hampir pisau di sini, Allah perintahkan berhenti. Ibrahim telah lulus dalam ujiannya. Ujian yang sangat berat. Yang tidak pernah ada Nabi diuji begini. Ni harga yang perlu dibayar untuk berada di langit yang ketujuh. Lalu Nabi Ibrahim AS bukan setakat digembirakan dengan alhamdulillah tak jadi Ismail, kibash. Tetapi lebih daripada itu, baginda diperintahkan Allah untuk menjadikan ini sebagai sunnah sampai hari kiamat. Iaitulah bina Kaabah, tawaf dengan Ismail, dan lakukan penyembelihan tadi. Ataupun lakukan penyembelihan terlebih dahulu, dan selepas peristiwa korban, Syekh Salah menyusun dari sudut tentatifnya, walaupun Quran tidak menyusun ikut tentatif ini. Ijtihad para ulama adalah waktu inilah babak yang ke-9, ya, babak ke-8 pengorbanan Nabi Ismail, babak yang ke-9 adalah membina Baitullah. Ayat yang berkenaan adalah Al-Baqarah 127 hingga 129. 127 hingga 129. Iaitulah ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah bersama dengan anak andanya Ismail. Ya, anak andanya Ismail. Baik. Kemudian selepas bersama barangkali lah wallahu alam berbulan-bulan, barangkali sampai setahun, barangkali mesti balik jenguk Sarah. Kan betul tak? Duduk di Makkah gembira dengan terbinanya Baitullah dan sunnah yang akan diteruskan setiap tahun sekali. Lalu baginda pulang semula ke Palestin untuk bertemu dengan Sarah. Ya, abe bapa lambat sangat balik abe we. Kita ni rindu kau, dia nak telefon tak boleh. Coverage pun tak berapa ada, data habis dah, wifi tak ada. Jadi Nabi Ibrahim kembali kepada Sarah. Dan umur Nabi Ibrahim menurut Israiliyat ataupun sumber Taurat adalah 100, umur Sarah 90. Waktu ini tiba-tiba, ya, dengan umur yang sudah sangat lanjut itu, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar saya bukakan pintu. Wah, bercahaya wajah mereka ya. Sungguh gilang gemilang wajah mereka. Ini pemimpin-pemimpin yang saleh. Ini dalam hati Nabi Ibrahim. Oh, silakan masuk tuan-tuan, silakan masuk. Yang tolong sembelih anak lembu yang gemuk sekali sebagai hidangan kepada tetamu-tetamu kita ini. Lalu Nabi Ibrahim pun, silakan makan tuan-tuan. Ini daging yang sangat enak, hanif. Daging yang sangat enak. Silakan. Saya dekatkan makanan ini untuk tidak menyusahkan tuan-tuan. Tetamu itu katanya 3 orang. Katanya 6 orang. Katanya 9 orang. Tetapi anehnya mereka ini nampak bercahaya wajah mereka. Ya, mereka memberikan salam dan mereka kelihatan orang yang soleh, sangat luar biasa kesolehan mereka. Nabi Ibrahim pun rasa macam subhanallah, kalau tetamu ini datang ke rumah, doa mereka sangat mustajab kepada keluarga ini. Tapi seminit 2 minit makanan itu tidak disentuh ya. Sedangkan mereka kata mereka bermusafir dari jauh. Sudah pasti mahukan tea life. Mahukan burger KTM dekat Sungai Tangkas tu bang pe. Wallahi. Lalu tak jamuh weh. Kalau tak jamuh makanan ni, lepas tu dia memayuak Gabriel. Malaikat dalam rupa manusia rupanya terus menenangkan. Bertenang Ibrahim. Kami para malaikat. Okey, lega. Ingat ke pencuri. Kami datang dengan 2 tujuan. Pertama, kami sebenarnya on the way. Rumah kamu RNR kami. Alhamdulillah. Kami singgah. Kami sebenarnya dalam perjalanan menuju kepada, kau dah lupa orang pertama beriman dengan kamu dulu.
yang kau utuskan kepada kaum di laut mati. Kerana Allah berfirman kepadamu dan Allah berfirman kepadanya. So saya tak tahu babak Nabi Lut tadi duduk kat mana. Dia macam Black Widow lah. Black Widow nak muncul ni, dia rupanya babak selepas Captain America tu dah sebelum Endgame. Jadi dia duduk celah mana kita tak tahu tadi tu. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam diberitahu rupanya malaikat ini adalah malaikat pembawa azab kepada kaum Nabi Lut. Lalu Nabi Ibrahim kata, anda diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Lut ada di sana bagaimana nanti? Itu dirakamkan dalam salah satu daripada 3 surah berikut. Hud 69 hingga 76, Al-Hijr 51 hingga 60, Az-Zariyat 24 hingga 32, Al-Ankabut 31 hingga 32. Cari sendiri. Di mana babak yang saya kata Ibrahim alaihi salam berkata, "Are you sure?" Seolah-olah begitu. Boleh tak beri masa lagi kepada Lut? Okey. Ada satu surah daripada 4 surah tadi Nabi Ibrahim kata, kalau kalian diutuskan kepada kaum Nabi Lut untuk bawa azab, Lut macam mana nak lari mana? Macam mana cara dia akan survive? Tapi itu satu surah, saya tak nak sebut, anda cari sendiri. Surah satu lagi kata, kalian diutuskan kepada kaum Nabi Lut, please beri extra time. Perlawanan bola sepak ada extra time, please beri extra time, please. Mana tahu ada lagi yang beriman. Dalam surah satu lagi pula, Nabi Ibrahim seolah-olah meminta review balik. Boleh tak tangguhkan? Allahu Akbar. Yujadiluna fi qaumi Lut. Lalu malaikat kata, no, kami datang menjalankan tugas. Tugas yang kami buat bukan kami buat sendiri. Kami membawa perintah daripada Tuhan yang maha mengetahui. Itu berita pertama. Sedih Nabi Ibrahim. Berita kedua, menggembirakan. Iaitulah, Ibrahim, kerana kamu telah berkorban dahulu untuk Ismail alaihi salam. Kamu taat pada perintah Allah. Allah berikan nafilatan. Allah beri tambahan. Isterimu Sarah yang sedang memasak itu tadi dikurniakan Ishak. Satu surah sebut Ishak, satu surah lagi sebut anak yang sangat berilmu, maknanya akan jadi ulama besar kepada Bani Israel. Terkejut Sarah. Are you sure? Menepuk-nepuk pipinya. Quran merakamkan dia menepuk-nepuk pipinya. Am I? Aku 90 berjalan tak larat 9 bulan aku nak kandung macam mana? Monopause. Bagaimana itu? Lalu malaikat kata, ata'jabina min amrillah? Kamu rasa pelik dengan keputusan Allah? Tak payah pelik benda macam ni. Ia berlaku tuan-tuan. Jangan tanyalah berapa lama Sarah mengandung, bagaimana dia survive, scan tu macam mana berlaku ke dia. Jangan tanyalah. Okey, baik. Kita sekarang berada pada babak yang ke-10, didatangi malaikat dan kelahiran Ishak, berita gembira di atas pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail sebelum itu. Nah, sekarang telah lahir Ishak di Palestin. Dan dikatakan oleh Israiliyat jarak Ishak dan Ismail 13 tahun. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita berada di babak yang kemuncak, yang kedua terakhir, babak yang ke-11. Elok dah tu kita ada lebih kurang 10 minit. Dengan kegagalan menunaikan objektif ketiga, itu sudah diramalkan pun, iaitulah membongkar keindahan susunan kisah yang menjadi tajuk dalam poster tak berlaku nampaknya. Susunan kisah. Poin penting poster tu susunan. Kalau setakat nak tahu apa benda, itu anda boleh dengar banyak kuliah. Tapi nampak gayanya kena buat 2.0 kot. Kita buat 2.0 nanti. Di mana anda datang hanya untuk objektif ketiga. Iaitulah, kenapa surah Ibrahim tak apa-apa cerita Nabi Ibrahim. Ini babak yang ke-11. Iaitulah, bila Nabi Ishak dah lahir dan membesar, wallahu alam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan Ismail pun membesar, ya, sebagai seorang yang
sudah berkeluarga barangkali. Ismail sudah berkeluarga saya rasa. Dan yang pasti selepas peristiwa ini, Nabi Ismail selepas peristiwa ini, sebenarnya selepas peristiwa itu baginda telah menjadi Nabi, menjadi Rasul. Ya, menjadi Rasul. Jadi antara ayat penting yang menunjukkan Nabi Ismail berkeluarga meskipun jauh daripada Nabi Ibrahim ayahnya di Palestin adalah surah Maryam itu sendiri. Surah Maryam pada ayat yang membabitkan Ismail memerintahkan keluarganya menunaikan solat dan zakat. Siapa yang ajar Ismail ini untuk menunaikan solat dan zakat? Kalau bukan ayahnya, Ibrahim alaihissalam. Jadi zakat yang kita buat hari ini pun adalah juga asal usul daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam menerusi Ismail. Tahu tak, semua rukun Islam tu ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Solat, kerana sekejap lagi surah Ibrahim akan sebut Nabi Ibrahim berdoa solat. Ya. Syahadah, la ilaha illallah, itu dalam suratul An'am. Puasa. Puasa tak ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Tetapi anda kena puasa kerana doa Nabi Ibrahim supaya Rasulullah ada daripada bangsa Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berdoa kurniakan daripada keturunan Ismail seorang Rasul yang mengajar Al-Quran. Lalu Quran turun pada bulan apa? Bulan puasa. Jadi anda puasa kerana Quran turun. Quran turun kerana apa? Kerana Rasul nak dilantik. Maaf, Rasul dilantik kerana apa? Kerana Quran nak turun. Lalu Rasul dilantik pada bila di Gua Hira? Pada bulan Ramadan. Bulan anda puasa. Jadi semua rukun Islam itu ada kaitan dengan Nabi Ibrahim sebenarnya. Apatah lagi haji. Dan tadi zakat. Okey, sekarang kita berada pada babak di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali ke Makkah. Buat kali ke... Perasan tak kali ke berapa dah? Oh, 2 ke 4. Jauh sangat dah tu. Ketiga pun belum lagi. Ketiga bang. Ketiga. Okey. Kali pertama pergi untuk letakkan anak dan bini, isteri. Kali kedua pergi untuk sembelih, nyaris. Kali ketiga adalah untuk bersyukur kepada Allah. Surah Ibrahim, kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan dapati ia adalah babak di mana baginda berdoa dengan doa yang hampir sama dengan Baqarah. Tetapi beza hanya pada alif lam. Iaitulah, perasan tak? Rabbana, maaf. Ayat yang ke-35. Rabbi ja'al hadha al-balad. Ada alif lam. Baqarah tadi, Rabbi ja'al hadha baladan. Beza kan? Baqarah nakirah, baladan. Rabbi ja'al hadha, Tuhan jadikan padang pasir kering kontang ni sebuah negeri. Itu Baqarah. Sekarang Rabbi ja'al hadzal balad. Yang tadi baladan dah jadi baldan. Yang tadi baladan dah jadi al-balad. Tuhan jadikan negeri ni. Maknanya bukan lagi isu daripada kosong kepada ada. Ini adalah daripada ada kepada apa? Iaitulah Nabi Ibrahim berkata, Tuhan jadikanlah negeri ini. Dia dah jadi negeri, alhamdulillah. Barangkali umur Ismail waktu ini 30. Wallahu alam. Jadikanlah negeri ini. Negeri ini dah maju sangat dah ni. Luar jangkaan saya ni, wahai Allah. Kau minta saya datang kemari untuk melihat negeri ini sudah terlalu maju. Mesti ada sebab, takkan nak tengok negeri maju je. Mungkin kerana Allah nak, kerana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, lalu penduduk negeri ini tidak menyembah berhala. Itulah yang ada dalam surah Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Tuhan pelihara anak-anakku, keturunanku daripada menyembah berhala. Kerana doa inilah sentiasa ada sahaja orang Arab yang terpelihara daripada penyembahan berhala. Dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dipanggil Al-Hanifiyah. Golongan-golongan yang solatnya dia tunaikan solat. Tetapi solatnya pada waktu itu dikatakan oleh sirah fajar dan maghrib atau asar, saya confuse. Tapi 2 kali je sehari. Sebelum Isra' Mi'raj, sebelum 5 fardu solat, solat fardu dah ada. Ajaran Nabi Ibrahim. Ya, legasi Nabi Ibrahim yang masih kekal kepada golongan-golongan yang masih lagi orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq dan ramai lagi antara orang-orang yang tidak menyembah berhala.
dan setia kepada saki baki ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah antaranya bil asyi wal ibkar. Mereka akan berzikir dalam arti kata solat menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam, sebelum Isra Mi'raj. Jadi inilah yang berlaku kepada bumi Makkah, tetapi tidak boleh dinafikan doa Nabi Ibrahim menjadi kenyataan, di mana sebahagian daripada keturunan yang telah bermaksiat kepada doanya. Majoriti pula tu yang menyembah berhala. Ya, dan Nabi pada ayat 39 telah berkata, alhamdulillah yang telah mengurniakan saya Ismail dan Ishak. Jadi ini menunjukkan baginda berdoa selepas dikurniakan Ismail dan Ishak, dan mereka sudah besar panjang. Akhir sekali cuba teka. Sebenarnya anda rasa cerita Nabi Ibrahim dah habis kan? Dah habis kan? Ada satu lagi. Cuba teka. Nabi Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyusunnya sebagai babak terakhir. Kalau Nabi Musa alaihi salam tu babak terakhirnya tak ada kaitan dengan kaumnya, tak ada kaitan dengan Bani Israel, tak ada kaitan dengan Firaun, tetapi cari Nabi Khidir. Itu yang last sekali berlaku kepada Nabi Musa. Dia berguru kepada Nabi Khidir. Dia tahu dia masih ada kurang. Dia nak mengaji lagi, long life learning. Dia nak mengaji lagi. Babak ni pun ada persamaan dengan Nabi Musa. Nabi Ibrahim rasa, saya nak belajar lagi lah, wahai Allah, boleh tak tunjukkan saya? Tetapi tidak perlu berguru dengan sesiapa, dia kena buat. Allah akan tunjukkan baginda dengan 4 ekor burung. Suratul Baqarah ayat 260. Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung, di mana Nabi Ibrahim berkata, boleh tak ya Allah kau kurniakan kepada saya kelebihan sedikit setelah saya menunjukkan keimanan saya kepadamu. Ini bukan soalan yang menunjukkan saya tak percaya, pasti tidak, kerana saya sudah membuktikan saya beriman kepadamu ketika dihumban ke dalam api, ketika nyaris pisau nak sampai ke sini, ya, dan ketika meninggalkan isteri dan anak semasa anak masih menyusu. Tetapi ini hanyalah permohonan. Kalau sudi ditunaikan, alhamdulillah. Boleh tak tunjuk kepada saya bagaimana kau menghidupkan orang mati? Allah perintahkan cari 4 ekor burung dan sembelih, jinakkan terlebih dahulu. Takkan sembelih dulu baru jinakkan. Jinakkan dahulu dan sembelih, dan letaklah daging-daging yang sudah dicincang itu di atas gunung. Soalan yang menarik, kenapa perintah Allah letak atas gunung? Tak boleh ke burung yang dah dicincang tu letak depan dia je dan biar dia berlaku depan mata dia, sebagaimana berlaku kepada Uzair ataupun lelaki yang mati 100 tahun pada ayat sebelumnya? Siapa baca di bawah tu dah, dia akan faham apa saya cakap ni. Iaitulah dia nampak himar dia hidup balik. Tapi yang ni tak boleh. Nabi Ibrahim tak boleh dia berlaku depan mata dia, kena letak atas gunung, dia kena turun bawah. Dia nak tengok, tapi perintah Allah, burung-burung tu letak atas gunung dan dia kena turun bawah, panggil. Ini menunjukkan dia takkan boleh nampak bagaimana roh bercantum dengan tubuh. Yang dia hanya boleh nampak burung yang sama dia jinakkan telah kembali kepadanya. Jadi kalaulah kita ada banyak masa kan, kenapa 4 ustaz kan? 4 ekor burung kan? Kenapa gunung ustaz? Kenapa dia kena cek? Kena memanggil. Dan kenapa burung tu datang sa'yan, berjalan, bukan terbang? Kalau anda faham juzuk 3 suratul Baqarah, anda akan faham kenapa babak itu dipaparkan. Sebab itu isunya, itu temanya. Apa temanya? Baca ayat selepas tu. Infak. Susah infak kalau tak percaya pembalasan. Pembalasan maknanya hidup balik untuk terima balasan. Lepas tu lepas je cerita ni ayat infak, tak percaya balik suratul Baqarah hujung-hujung tu. Jadi saya telah menyelesaikan objektif 1 dan 2. Insya-Allah, kalau diizinkan Allah, kita bertemu lagi 2.0 untuk objektif ketiga, di mana insya-Allah kita akan mengupas rahsia pemilihan surah pada memaparkan babak-babak tadi. Ya, dengan harapan saya tuan-tuan akan nampak surah tu pasal apa. Itu pula objektif ketiga kita.
Ya, bukan lagi Nabi Ibrahim apa babaknya, tetapi kali ini pertemuan kita adalah okey, so kalau begitu Nabi Ibrahim punya cerita, surah ni pasal ni rupanya. Oh. Surah Maryam ada babak kelahiran. Oh, rupanya surah Maryam ni bercerita isu utamanya adalah begini. Surah As-Saffat ada tangan kanan pukul berhala dan dia bercakap-cakap dengan berhala. Oh, rupanya memang patut begitu pun kerana surah As-Saffat dia punya tema, dia punya permulaan surah dan penutup surah memang nak menekankan tentang saya takkan bagi tahu. Tuan-tuan datanglah nanti, insya-Allah. Dan mudah-mudahan bila tuan-tuan datang tu saya doakan dah lulus Viva lah. Sebab ni tajuk antara tajuk kajian saya pun ya, insya-Allah di peringkat master. Wa qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.